Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Siti Ainul Murshidah, dan hari ini Cikgu akan mengajar subjek kemahiran asas tanaman atau kemahiran asas pertanian bagi pelajar pendidikan khas, terutama bagi kefungsian rendah. Okey, untuk hari ini kita akan mempelajari bagi topik, masih dalam topik alatan dan bahan, di mana subtopik yang kita akan pelajari pada hari ini adalah mengaplikasikan penggunaan alatan dan bahan. Okey, sebelum ni kita dah belajar nama-nama dan juga fungsi-fungsi alatan perkebunan. Jadi, hari ini cikgu akan tunjukkan bagaimana cara-cara mengaplikasikan iaitu cara-cara menggunakan peralatan yang telah kita pelajari dengan betul. Okey, kita teruskan. Okey, bagi topik ini, bagi subtopik 1.2, pastikan standard pembelajaran pada hari ini, di mana objektif pembelajaran adalah pada akhir pembelajaran ini, murid dapat mengetahui cara penggunaan alatan dan bahan serta dapat membezakan jenis-jenis alatan dan bahan yang telah kita pelajari. Okey, perhatikan gambar rajah ini. Okey, daripada gambar ini, ini sebenarnya adalah keluarga Pak Jani. Okey, keluarga Pak Jani ni sebenarnya sangat-sangat suka berkebun. Cikgu nak ceritalah sikit. Okay, ini adalah keluarga besar, keluarga Pak Jani, dan semua ahli keluarganya suka berkebun. Okey, cuba perhatikan pada gambar bagi keluarga Pak Jani ni. Okey, apakah alatan-alatan perkebunan yang digunakan oleh ahli keluarga Pak Jani? Okey, kalau kita tengok pada gambar rajah ini, ada pelbagai alatan perkebunan yang digunakan oleh mereka. Okey, jadi kita nak review balik topik yang lepas, nak tahu sama ada pelajar-pelajar, murid-murid cikgu masih ingat ke apakah nama-nama alatan dan juga fungsi-fungsi alatan perkebunan yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey, kita tengok pada Pak Jani dulu. Okey, apakah nama alatan ini? Kalau masih ingatlah. Okey, ini adalah gunting pemangkas. Okey, seterusnya kita tengok alatan yang digunakan oleh isteri Pak Jani. Okey, apa nama alatan ini? Kalau masih ingat, okey, ini adalah penyiram. Okey, seterusnya, yang ini kita tak ada belajar pada topik yang lepas. Okey, ini adalah penyembur. Okey, dan selepas ini kita akan perhatikan apa perbezaan antara penyiram dan juga penyembur dari segi kegunaannya. Okey, seterusnya gambar ini adalah gambar baldi. Okey, dan ini adalah apa? Ya, sudut tangan. Okey, gambar seterusnya yang seperti garfu ini, kalau ingat lagi, ini adalah pencakar tangan. Okey, dan ini yang mempunyai 3 mata adalah serampang tangan. Seterusnya, yang ini adalah skop. Okey, dan ini siapa yang tak tahu? Mesti semua tahu kan? Ini adalah pasu. Okey, yang digunakan untuk kita meletakkan anak pokok, okey, dan menanam pokok. Okey, seterusnya pada akhir sekali, ini adalah apa dia? Ya, mesin pemotong rumput. Okey, yang ini mungkin ramai yang pernah tengok di sekolah. Okey, seterusnya kita tengok, okey, ini mesin pemotong rumput. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana peralatan ini digunakan. Okey, bagaimana peralatan-peralatan tadi tu digunakan. Kalau kita rujuk pada gambar rajah, kita tak nampak. Jadi, di sini cikgu nak kongsikan video cara-cara menggunakan peralatan supaya kita nampak bagaimana cara sebenar untuk mengaplikasikan teori
fungsi yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey, bagi yang pertama, okey, gambar pertama ini adalah gambar sudip tangan, iaitu di mana kita akan pelajari cara menggunakan sudip tangan. Okey. Okey, sudip tangan ini, okey, kalau kita perhatikan digunakan untuk mengorek tanah. Okey, terutama di kawasan yang tidak terlalu besar. Okey, kita korek tanah menggunakan sudip tangan dan barulah kita pindahkan anak pokok ke dalam lubang yang telah kita bina menggunakan sudip tangan. Dan pastikan selepas menggunakan sudip tangan, okey, kita cucuk sudip tangan itu ke dalam tanah ataupun kita bersihkan terus dan simpan di tempat yang selamat. Okey, sebab kalau kita biarkan ada kemungkinan berlaku kecederaan. Okey. Alright, seterusnya adalah okey. Ini adalah penyiram. Okey, kita akan perhatikan bagaimana sebenarnya penyiram ini digunakan. Okay, kita tahu penyiram digunakan untuk menyiram pokok. Tetapi penyiramnya ada dua jenis. Okay, yang ini adalah penyiram yang mempunyai lubang-lubang halus. Okay, di mana kita biasanya gunakan penyiram ini untuk menyiram pokok-pokok yang kecil. Okay, tetapi ini adalah penyiram yang lubangnya satu, yang lebih besar. Okay, di mana kita gunakan penyiram jenis ini untuk menyiram pokok-pokok yang lebih besar. Okay. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu ini adalah cara menggunakan penyembur. Yang seperti mana yang cikgu katakan tadi, kita ada dua jenis, kita ada penyiram dan juga penyembur. Okey, ini adalah penyembur. Okey, kita tengok bagaimana cara penyembur digunakan. Okey, ini adalah proses penyiraman anak benih. Okey, sebenarnya untuk penyembur ni, untuk anak benih, kita akan menggunakan penyembur. Kita tidak menggunakan penyiram kerana kuantiti air terlalu banyak kalau menggunakan penyiram. Okey, dan untuk anak benih kita hanya menggunakan kuantiti air yang sedikit. Jadi kita akan menggunakan penyembur. Alright. Seterusnya, peralatan seterusnya adalah pencakar tangan. Okey, kita lihat bagaimana cara-cara pencakar tangan digunakan. Okey, kalau kita perhatikan di sini, pencakar tangan ini digunakan untuk menggemburkan tanah. Okey, di mana kita boleh gunakan matanya yang tajam untuk menggemburkan tanah di kawasan yang sempit ataupun kawasan yang bukan tanahnya lapang, yang luas. Okey, contohnya di dalam pasu, okey, di kawasan-kawasan yang kita panggil batas yang kecil. Okey, untuk menggemburkan tu kita mesti tarik dan kita tolak. Okey, tarik tanah dan tolak. Itu cara menggembur yang betul menggunakan pencakar tangan. Okey, seterusnya adalah cara-cara menggunakan pencakar sampah. Okey, dekat sini sebenarnya pencakar tu ada dua jenis. Kita ada pencakar sampah dan kita ada satu lagi jenis pencakar. Okey, bentuk yang seperti ini adalah pencakar sampah dan kita perhatikan cara-cara sebenar menggunakan pencakar sampah. Okey, nama pun pencakar sampah. So, mestilah fungsinya adalah untuk mencakar atau mengumpulkan sampah-sampah daripada daun-daun kering atau rumput-rumput kering. Okey, biasanya sampah yang menggunakan pencakar jenis ini adalah sampah-sampah yang kecil. Okey, sebab mata pencakar ni adalah rapat. Okey, dan pastikan kita menggunakan sarung tangan, okey, supaya tidak berlaku kecederaan dan lebih bersihlah, untuk menjamin kebersihan. Okey, dan kalau tadi kita tengok pencakar ni ada sampah-sampah, okey, pastikan sampah-sampah tu dah dibuang, barulah pencakar ini disimpan. Okey, kalau boleh kita semestinya membersihkan dulu sebelum kita simpan peralatan. Okey, seterusnya adalah pencakar yang kedua, di mana matanya adalah lebih jarang, okey, dan kita perhatikan kegunaannya pada video ini. Okey,
Pencakar ini dia adalah untuk sampah-sampah yang lebih besar. Okey, daun-daun yang besar kita boleh menggunakan pencakar jenis ini ataupun untuk menggemburkan atau meratakan tanah di atas batas. Boleh menggunakan pencakar jenis ini. Okey. Dan pastikan sebelum digunakan pencakar tu bersih dan selepas digunakan kita perlu bersihkan semula supaya tidak mudah berkarat. Okey, dan ini adalah skatur. Okey, skatur ini dia ada banyak juga jenis. Dia ada dalam 2 jenis skatur dan di sini kita boleh nampak perbezaan penggunaan bagi skatur. Okey, perhatikan pada video ini. Ini adalah penggunaan bagi skatur iaitu pemangkas tangan. Okey, sebelum kita gunakan pastikan kita bersihkan dulu matanya, okey, dengan menggunakan cuka. Boleh menggunakan cuka. Okey, bersihkan mata dan barulah kita guna untuk memotong ranting ataupun dahan-dahan yang lembut. Okey, hanya untuk dahan lembut bagi skatur. Okey. Okey, selepas menggunakan skatur, okey, pastikan juga kita bersihkan semula dengan menggunakan cuka. Okey, kalau kita perhatikan ini kaedah cara yang betul untuk menggunakan skatur. Hanya gunakan pada dahan-dahan atau batang yang lembut sahaja. Okey, seterusnya kita tengok kepada penggunaan pemangkas. Bentuknya seperti skatur tetapi dia lebih besar daripada skatur dan lebih panjang daripada skatur. Okey, bagaimana cara pemangkas ini digunakan? Okey, kita perhatikan di sini. Okey, seperti biasa bersihkan dulu. Okey, kita bersihkan dulu bahagian mata pemangkas ini supaya dia tidak berkarat. Kalau berkarat, kita dah dikira pemangkas ini dah rosak. Okey. Sebelum tu, okey, selepas kita bersihkan baru kita boleh gunakan untuk memotong ranting yang keras. Berbanding yang tadi, skatur tadi adalah ranting ataupun dahan yang lembut. Yang ini adalah ranting atau dahan yang keras. Tetapi tidak boleh terlalu besar. Okey. Okay, perhatikan bagaimana cara-cara untuk memotong dahan ataupun ranting-ranting yang besar. Okey. Seterusnya, peralatan yang seterusnya adalah gunting pokok. Okey, gunting pokok kita tengok apa perbezaan dia, lebih kurang sama tapi perbezaannya kalau kita perhatikan di sini, okey, bagi benda yang tajam seperti biasa kita kena bersihkan dan cara menggunakan gunting pokok, gunting ini digunakan untuk mencantas, okey, mencantas pucuk-pucuk pokok ataupun membentuk pokok mengikut bentuk yang dikehendaki. Okey, biasa kadang-kadang tu tak kemaskan. Jadi kita nak kemaskan pokok ni kita boleh menggunakan gunting pokok. Okey, hanya gunting pucuk-pucuk atau daun-daun yang lembut sahaja. Okey, itu adalah kegunaan gunting pokok dan nampak dia bersihkan menggunakan cuka setelah menggunakan gunting ini supaya tidak mudah berkarat. Okey, next kita tengok kepada peralatan seterusnya iaitu cangkul. Okey, jadi kita perhatikan cara menggunakan cangkul. Kita tahu fungsi cangkul dan ini adalah cara menggunakan cangkul dengan betul. Okey, cangkul ni kita boleh gunakan untuk kita nak buang rumpai ataupun rumput-rumput yang tumbuh di atas batas. Okey, selain daripada kegunaannya untuk mengorek lubang, kita juga boleh gunakan untuk membersihkan batas, di mana kita buang rumput-rumput ataupun rumpai yang tumbuh di atas batas tersebut. Okey, ini caranya dan kita boleh juga gunakan untuk menggemburkan tanah seperti yang dilakukan ini. Okey, selepas gunakan pastikan tanah tu dibersihkan daripada cangkul. Okey, untuk mengelakkan daripada berkarat. Okey, seterusnya adalah gergaji tangan. Okey. Gergaji tangan ini dia kegunaannya lebih kurang sama seperti pemangkas.
Okey, cuma ini adalah perbezaannya. Okey, yang ini kita tak ada belajar dalam topik yang lepas. Okey, ini adalah gergaji tangan. Okey, kalau kita perhatikan, ini video kegunaan dia. Dia boleh dilipat, okey, dan dibuka. Okey, dia digunakan untuk memotong dahan-dahan yang besar. Okey, kalau kita perhatikan pada video ni, ini adalah dahan yang besar. Dia menggunakan gergaji ini untuk memotong dahan-dahan pokok yang keras dan juga besar. Okey, jadi yang ini kita tak boleh menggunakan pemangkas tangan, okey, pemangkas ataupun skatur. Okey, kita perlu menggunakan gergaji tangan. Okey, ini sebenarnya khas untuk pokok. Okey, bukan gergaji kayu seperti mana yang selalu kita nampak tu. Okey. Okey, beginilah caranya menggunakan gergaji ini. Okey, seterusnya, okey, peralatan seterusnya adalah kereta sorong. Okey, mungkin ada yang tak tahu nak guna kereta sorong. Tu yang sebab boleh bawa kawan dalam kereta sorong tu. Okey, kita tahu fungsi kereta sorong adalah untuk mengangkut barang-barang ataupun peralatan kebun seperti baja dan juga tanah. Okey, jadi kita akan tengok di sini bagaimana sebenarnya ia digunakan. Okey. Sebelum kita gunakan, pastikan tayar tu adalah tayar bagi kereta sorong itu cukup angin. Okey, tekanan anginnya adalah mencukupi. Okey. Dan kita boleh alihkan menggunakan skop, skop pengalih untuk kita masukkan tanah ataupun baja ke dalam kereta sorong. Okey, kereta sorong ni pula diangkat menggunakan kedua-dua belah tangan, supaya kita boleh sorong menggunakan bantuan roda. Dan untuk kita nak mengalihkan barang yang kita bawa tu, inilah caranya. Okey, kita hanya perlu tolak, tolak ataupun kita keluarkan tanah tu dengan cara seperti mana yang ditunjukkan ini. Okey. Itu kereta sorong dan ini adalah skop. Okey. Sebelum ni kita belajar skop ada satu jenis. Okey, yang ini cikgu akan tunjukkan perbezaan dua jenis skop yang berbeza. Skop yang bentuk seperti ini di mana hujungnya adalah tirus, ataupun berbentuk bulat, melengkung. Okey. Yang ini adalah kegunaan dia, iaitu untuk menggali lubang. Ini cara menggali lubang yang betul. Okey, dia tolak menggunakan kakinya. Okey, di mana yang ini biasa kita gali lubang di kawasan yang luas, yang lapang. Okey, kalau nak gali lubang yang kecil, kita boleh menggunakan sudik tangan. Tetapi yang ini untuk lubang yang lebih besar. Okey, mungkin kita nak tanam pokok yang besar, jadi kita boleh menggunakan skop. Okey, seperti ini. Okey, selepas menggunakan skop, pastikan kita bersihkan. Okey, kat sini dia menggunakan tanah ataupun pasir untuk membersihkan skop ini. Okey, itu adalah antara caranya lah. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada skop yang kedua, iaitu skop pemindah. Di mana skop pemindah ni bentuknya seperti 4 segi. Okey, dia ada segi kat hujung tu, tajam sikit. Okey, dia tak berbentuk bulat. Okey. Dan kegunaannya, kalau kita perhatikan di sini, nama dia pun skop pemindah, maka dia digunakan untuk memindahkan tanah, tanah kebun ataupun pasir, ataupun baja. Pindahkan, di mana yang inilah kita gunakan untuk masukkan pasir yang kita nak pindahkan ke dalam kereta sorong. Menggunakan skop pemindah. Ini cara menggunakan dia dengan betul lah. Okey, itu sahaja sebenarnya untuk peralatan ataupun aplikasi peralatan-peralatan kebun. Yang mana kita dah belajar fungsi dan hari ini kita dah belajar cara-cara untuk mengaplikasikan penggunaan alatan-alatan yang telah kita pelajari. Okey, jadi cikgu harap pada akhir pembelajaran ini, murid-murid dah dapat mengetahui cara penggunaan alatan dan bahan ini dan juga dapat membezakan jenis-jenis alatan. Seperti mana yang tadi, ada yang 2 jenis, dia bentuk yang sama dan penggunaannya berbeza.
Okey. Jadi kita berhenti setakat ini sahaja, di mana kita akan bersambung pada pembelajaran yang akan datang, dan kita akan belajar bagaimana cara-cara untuk kita membersihkan peralatan kebun. Jadi cikgu harap semua murid dapat memanfaatkan pembelajaran pada hari ini dan mempraktikkan di rumah ataupun di kebun sekolah. Okey, jadi kalau video cikgu ini membantu, betul-betul membantu murid-murid ataupun guru-guru, bolehlah klik pada butang subscribe, share dan juga boleh berikan komen-komen membina bagi menambah semangat cikgu, menyokong cikgu untuk terus berkongsi pembelajaran pada masa yang akan datang. Okey, jadi kita berhenti dekat ini. Okey, bye-bye. Jumpa lagi.